adalah kita nak marah-marah orang. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan, ada satu masalah. Masalahnya ialah masalah orang lelaki yang tersentuh kulit orang perempuan yang halal nikah. Kita dalam mazhab Syafi'i kita mengetahui bahawa kalaulah sekiranya kita dah berwudu, kita terlanggar kulit orang perempuan yang halal nikah, maka batal wudu. Tapi kulit sajalah. Kalau kuku dia tidak, kalau gigi dia kita sentuh gigi dia, tidak batal. Tapi siapa yang sentuh gigi dia pula, ya? Jadi kita cakap je lah. Habis rambut pun tak batal sebab yang dihukum kulit. Jadi kalau sekiranya lelaki yang tersentuh kulit perempuan yang halal nikah, batal wudu kalau tanpa berlapis. Jadi masalah ni, kalau kita kata saya nak jaga saya tak melanggar, mana boleh, orang dah ramai ni, kau tak langgar, orang langgar pula, batal juga nanti. Jadi dalam masalah ni, alim-alim ulama mazhab Syafi'i ada huraiannya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat lama, kaul qadim, yang menyentuh batal dan yang disentuh tidak batal. Pendapat baru, kaul jadid, dua-dua batal, yang sentuh, yang kena sentuh. Jadi Imam Syafi'i ni tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, ilmunya luar biasa. Dalam masuk umur 7 tahun, budak-budak kita masih tengah main lari-lari, main boli dan macam-macam. Imam Syafi'i umur 7 tahun dah hafal Quran. Hafal tuan-tuan 30 juz. Ini hebat Imam Syafi'i. Dan apabila umur 9 tahun dah hafal pula kitab hadis, muwatta, kitab hadis yang pertama dalam dunia sebelum Imam Bukhari, Imam Muslim, sebelum lagi Imam Malik rahimahullah taala menulis, mengumpulkan hadis dalam kitabnya bernama Muwatta, kitab Muwatta. Imam Syafi'i dah hafal lah, umur 9 tahun. Dan Imam Malik dia mengajar di Madinah. Imam Syafi'i duduk di Mekah. Imam Syafi'i asalnya lahir di Gaza. Gaza kat mana? Gaza perang tu kat Palestin. Bila berapa bulan dulu tu. Jadi bila Imam Syafi'i dilahirkan, bapa dia meninggal dunia. Sial Imam Syafi'i lahir anak yatim, tuan-tuan. Tapi anak yatim tapi bijak, Masya Allah. Allah Ta'ala pilih dia. Ibu dia pindah pergi ke Mekah kerana ibu dia asalnya orang Mekah, bawa kembali Imam Syafi'i ke kota Mekah. Ibu dia seorang yang cinta pada agama. Imam Syafi'i umur 10 tahun dia hantar pergi ke Madinah, pergi belajar dengan Imam Malik. Imam Malik itu kat Madinah, kau pergi belajar ya. Habis Imam Syafi'i duit tak ada, miskin. Sebab apa? Mak dia pun miskin, janda, miskin. Mak dia pun tak ada bekalkan dia duit. Jadi dia pergilah seorang-seorang musafir sampai Madinah, nak belajar pun tak ada duit nak beli pen, tak ada duit nak beli kertas. Jadi bila Imam Malik mengajar, dia ambil idea dia tulis kat tapak tangan. Habis Imam Malik panggil, kau ni nak belajar ke kau main-main ni? Kata Imam Syafi'i, aku nak belajar. Habis apa kau tulis-tulis kat tangan? Aku tak ada duit ustaz, nak beli kertas pun tak ada duit, nak beli pen pun tak ada duit. Kesian dia. Kemudian Imam Malik kata, habis kau faham tak apa belajar? Faham. Cuba sebutkan. Masya Allah. Dia ulang balik kata-kata Imam Malik macam tape recorder. Satu hadis semua dah hafal. Terkejut Imam Malik, subhanallah, budak ni bukan sembarang budak ni. Wah, Imam Malik pun sayang dia. Imam Malik jaga dia. Lepas 5 tahun dia belajar kat Madinah, dia pun balik Mekah. Dah kira dah macam pas lah belajar Imam Malik. Balik Mekah, mufti Mekah pula, lantik dia jadi mufti. Kau sekarang Syafi'i kau boleh keluar fatwa. Subhanallah, umur 15 tahun. Kita 15 tahun masih sibuk lagi dengan dunia, masih lari kejar-kejar lagi. Imam Syafi'i keluar fatwa di Masjidil Haram. Bahkan tuan-tuan, umur 15 tahun. Kemudian dia bantu belajar, dia sambung lagi belajar, pergi Baghdad, dia balik lagi, pergi ke Yaman pula. Orang Yaman angkat dia jadi mufti pula. Tapi di Yaman ada orang tak suka dia, khianat dia, dia kena fitnah, kemudian kena angkat, bawa pergi ke Baghdad, jumpa dengan khalifah. Sampai depan khalifah, dia berhujah depan khalifah, dan khalifah pun lepaskan dia dan sayang pada dia, dan dia pun duduklah sana di Baghdad, dan dia pun mengajar di Baghdad. Jadi Imam Syafi'i bila dia mengajar di Baghdad, fatwa-fatwa dia dinamakan qaul qadim, pendapat lama. Itu masa umur dia 30-an, 40-an. Tetapi Imam Syafi'i pada umur 40-an pertengahan
beliau telah pergi pula ke Mesir. Di Mesir dia nak belajar lagi dengan ulama. Tapi bukan dia nak belajar, rupanya dia pun seorang ulama. Orang pun datang belajar dengan dia juga, Masya Allah. Jadi dia pun keluar lagi fatwa lagi. Tapi di Mesir ni dia ada revise, dia ulang balik apa yang dia dah fatwakan di Baghdad, dia cek balik, ada kurang lagi. Jadi dia perbetulkan lagi. Jadi apa yang dia fatwakan di Mesir dinamakan qaul jadid, pendapat yang baru, latest revision, yang terbaru sekali. Jadi kalau ulama-ulama Syafi'i, mana satukah pendapat Imam Syafi'i nak dipegang? Pendapat yang barulah, sebab tu the latest one. Jadi dengan itu kita ulama-ulama mazhab Syafi'i atau kita mazhab Syafi'i, kita pegang pada pendapat Imam Syafi'i yang terakhir. Apakah pendapat Imam Syafi'i yang terakhir? Iaitu qaul jadid, kedua-dua yang menyentuh dan yang disentuh batal. Dua-dua batal. Orang langgar kita, dia batal, kita pun batal. Ustaz, dia langgar kita pula, itu dah hukumnya. Adalah sebab-sebab dalam Quran hadis semua dia punya hujah Imam Syafi'i. Tetapi dalam masalah ini, kalau kita dapati ada kesulitan, macam ni susahlah kita nak habis tawaf, orang langgar kita pun kita batal, bolehlah kita berpegang juga pada pendapat Imam Syafi'i yang lama. Pendapat Imam Syafi'i yang lama, yang menyentuh batal, yang disentuh tidak batal. Boleh kita pegang pendapat itu juga. Jadi bila kita tawaf, kita jaga. Orang langgar kita, dia batal, aku tak batal. Dia apa? Betul dia. Jangan tengok lelaki perempuan, jangan tengok jalan aja. Tapi kadang-kala orang belakang tolak kita pula terpijak kaki orang perempuan depan. Allahu Akbar. Macam mana ni? Kita pula sentuh dia, kita pun batal. Jadi tak selesai problem juga, tuan-tuan. Takkanlah kita dah ambil wudu, batal, ambil wudu lagi, batal, ambil wudu lagi, batal. Bila nak kill ni? Bila nak habis? Kalau macam ni, ada jalan keluar. Jalan keluar dia ialah kita bertaklid kepada mazhab Hanafi. Kerana dalam mazhab Hanafi tidak batal wudu kalau tersentuh kulit lelaki perempuan walaupun yang halal nikah. Jadi kita bertaklidlah kepada mazhab Hanafi. Tapi macam mana tu taklid? Apa tu taklid? Taklid tu maknanya, tuan-tuan dan puan, ialah maknanya kita mengikut sesuatu hukum yang telah diijtihadkan oleh mujtahid. Maknanya sesuatu mazhab lah kita ikut tanpa mengetahui dalilnya. Kita sekarang ikut, kita ikut mazhab Syafi'i ni, maknanya kita bertaklid Syafi'i. Kenapa pula nak bertaklid? Sebab kita pun tak mendalami pembahasan macam mana hukumnya diambil, apa dalilnya. Walaupun kita tahu dalil secara sepintas lalu, tapi secara mendalam bahasa Arabnya, tafsirnya, hadisnya, kita pun tak masuk dalam ilmu itu. Jadi kita terima sajalah apa dari Imam Syafi'i kata batal, batal lah kita terima. Imam Hanafi kata tak batal lah kita terima. Tapi ada orang tak mau. Saya nak ambil direct pada Quran dan hadis. Maaf tuan-tuan dan puan-puan, ulama-ulama kita dahulu pun sudah pun alim Quran hadis. Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, Imam Suyuti, banyak lagi imam-imam, Imam Ghazali. Semua mereka ni hafal Quran, hafal hadis. Bahkan ulama bahasa Arab, ulama sejarah, ulama tafsir. Tapi mereka pun pegang mazhab Syafi'i. Masya Allah. Kalau ada orang kata saya tak mau pegang mazhab saya dalam Quran hadis direct, kenapa? Kenapakah kita ragu-ragu dengan Imam Syafi'i? Bukankah dia tu orang yang jadi ikutan orang ramai, ulama-ulama ikut dia, bukan orang biasa. Kenapa kita ragu-ragu Imam Syafi'i? Bukankah dia berkecil lagi sudah jadi alim? Kenapa kita ragu Imam Syafi'i? Bukankah dia seorang yang takwa pada Allah, menangis setiap malam? Imam Syafi'i dia membagikan 3 malam itu pada 3 bahagian. Satu bahagian dia sembahyang ibadat tahajud, satu bahagian dia baca kitab, tulis kitab, satu bahagian tu dia tidur rehat. Kita daripada awal sampai pagi pun kadang subuh pun tertinggal, asyik tidur tak habis. Maaf tuan-tuan ya. Inilah Imam Syafi'i, orang itu takut pada Allah Ta'ala. Nak buat satu hukum, takut dia tersilap kerana berdosa nanti depan Allah. Kenapa kita bimbang, kita nak orang macam